Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz sidang jemaah, tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama untuk majlis baca Yasin dan tahlil dan tazkirah dibimbing oleh Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Kita duduk tazkir. Malam ni kurang sikit orang muda. Kurang orang muda, mana orang muda malam ni? Minggu lepas ramai, minggu ni kurang. InsyaAllah malam ni ada beberapa perkara yang perlu sampaikan bagi pemutaran. InsyaAllah ada sebuah perkara untuk disampaikan, untuk dimaklumkan pada karya semua sebelum saya menyampaikan beberapa perkara yang akan kita maklumkan kepada tuan-tuan, InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 perkara yang saya nak tambah, tambahan lah saya nak maklumkan. Yang pertama berkenaan dengan senarai nama ahli karya untuk sepakan yang kita pamerkan di luar. Kalau ada penambahan atau perubahan nama-nama tersebut, sila maklumkan kepada kami. Kita akan sediakan borang di sana dengan kotak untuk tuan isi maklumat tambahan ataupun pembetulan kepada nama-nama tersebut untuk kita mutakan minggu depan dan kita serahkan kepada pihak Masjid Ubudiyah sebagai rekod mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang pemilihan Masjid Ubudiyah pada 24 September nanti kena pastikan nama-nama tersebut berada di dalam senarai. Yang keduanya, saya ingin maklumkan berkenaan dengan imam tetap kita. Kita menerima surat kepada beliau pada lepas mana beliau ingin meletakkan jawatan sebagai imam tetap di kita, sebab yang munasabah lah saya fikirkan. Jadi Imam Sulihi maksud saya, dan sepatutnya berakhir pada ujung bulan ini, tapi dia minta pada 26 mana dia akan berakhir pada Jumaat depan. Jadi kita dalam proses untuk mengubah suai jadual. Mungkin akan ada tambahan imam-imam atau tugas-tugasan yang ada sekarang ni kita tambah kepada imam ada. InsyaAllah kita ada juga imam tambahan daripada luar untuk membantu dalam masa beberapa lama ni lah. Sekiranya kita dapat imam tetap yang lain akan datang, insyaAllah kita fikirkan nanti. Yang ketiganya berkenaan saya terima banyak juga pertanyaan berkenaan dengan projek kita di sana, termasuk juga rumah imam. Rumah tersebut bukanlah rumah imam saja, dia boleh guna sebagai rumah tetamu, rumah kita boleh gunakan untuk homestay dan sebagainya, atau kerana pemilihan homestay sekarang pun tinggi. Sekiranya yang kita jadualkan nanti boleh berterusan dengan baik, mungkin tersebut kita boleh guna untuk rumah tetamu ataupun homestay. Jadi kita akan teruskan insya-Allah projek ini, dan status untuk masa ini hampir 2 bulan lebih kita tengok tertangguh projek ini selepas JAIS menerima aduan pada 2 bulan lepas. Pihak JAIS sendiri telah pun datang ke surau kita melawat tapak pada 3 atau 4 minggu lepas. Jadi untuk memperoleh keputusan daripada mereka, kita kena masuk mesyuarat teknikal JAIS, dijadualkan dalam minggu depan. Kalau tak saya sepatutnya awalkan, tapi oleh kerana permintaan daripada suara-suara lain juga, jadi mereka tangguhkan. Jadi dimaklumkan oleh
Faiz pada minggu depan. Jadi kita akan bentangkan kita punya pelan kita ni ada kalau lulus di sana bolehlah kita teruskan ini. Jadi itu perkembangan terkini yang saya ingin maklumkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Jainuddin. Itulah sedikit makluman pada Tuan Pengerusi mengenai projek surau dan pilihan ubudiah. Jadi yang nak ke ubudiah itu pasti namun tuan-tuan ada dalam senarai sebelum pihak pentadbiran serahkan. Jadi saya sekali lagi menyeru kepada tuan-tuan, sama-samalah kita doakan, sama-samalah kita suatu projek ini berjalan. Imam akan kat pulang ke kampung, tetapi kita usaha untuk dapatkan imam yang baru. Kalau tidak pun imam yang ada kita tambahkan. InsyaAllah doakan supaya kami dapat mentadbir dengan sebaiknya dan mengimarahkan ini ya. Jadi kita kenalah mengingati, jangan kata ada dalam pepatah beritahu jemaah surau ni asyik menjadi CCTV je, pandang je, menjadi CCTV. Pasal tujuan itu untuk cari salah orang. Kalau kita pasang CCTV kat rumah apa, tak masuk curi nak tahu orang. Jadi kita jangan jadi CCTV, kita jadi manusia. Kalau kita pasang TV apa tujuan? Saya tengok dalam grup tu asyik CCTV. Malam ni jangan jadi CCTV. Pasal CCTV tu tugas dia pasang ni, kenapa? Nak mencari salah orang. Jadi kita sama ingatkan diri kita, kalau ada pihak pentadbiran datang jumpa kami, tegur kami. InsyaAllah jangan cakap luah, supaya tak ada hasad, tak ada apa. Kita makmurkan sebagai. Jadi alhamdulillah kelas Al-Quran anak 3 minggu ni alhamdulillah 22 orang, lagi 3 orang. Jadi yang ada anak-anak, cucu-cucu anak-anak yang ada lah, insyaAllah kami akan berusaha sedaya mungkin untuk menghidup kelas tu hingga akhir hayat, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang infak. Sama-samalah kita baca Yasin dan tahlil. Ada hajat daripada kita, saya sebutkan dulu, kita akan bertazkirah dulu ya, insyaAllah. Untuk Allah yarham Haji Zakaria bin Hasan, Allah yarham Haji Wan Ahmad bin Abdullah, Allah yarham Hajjah Sukah binti Yusuf, Allah yarham Syahrul Anwar bin Yusuf, Allah yarham Nurzan binti Abdul Karim, Allah yarham Nurzan binti Abdul Karim, Allah yarham Rajuddin bin Abdul Samad, Allah yarham Sarih bin Yub, Allah yarham Ali bin Sarbani, Allah Abu Hanifah Rahim, Allah yarhamah Lihar Iman, Allah yarhamah Siti binti Abu Hanifah, Allah yarhamah Zainuddin bin Abu Hanifah, Allah yarham Busu bin Umar, Allah yarham Intan bin Mad, Allah yarham Syafiyah bin Surat, Allah yarhamah Tasum. Jadi sekali lagi silakan pada 24 hari bulan ni ada khas maghrib. Jadi sama-sama hadir pada hari Rabu ya. Dan sekali lagi saya ingatkan ada lagi minggu satu ada Habib dan akhir sekali Nur Hasan insya-Allah. Dan saya serah pada Fadil Ustaz untuk tazkirah dan baca Yasin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. InsyaAllah kita ambil air gaul untuk siapa yang tak bawa air syifa. InsyaAllah kami ada bawa air gaul untuk 2 kotak untuk muslimat, 3 kotak untuk kita, insyaAllah cukup mudah-mudahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alim الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jemaah, ibu-ibu, ayah, muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat mukaddimah yang saya bacakan tadi adalah daripada suratul Anfal, ayat yang ke-30. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum arahan yang dikeluarkan, ayat ini diturunkan terhadap salah satu mesyuarat yang diadakan oleh kaum kafir musyrikin terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi ini adalah untuk ditahan, ataupun dalam bahasa Arabnya yusbituk. Yang kedua, Nabi ini nak di au yuqtalu au yaqtuluk, dia nak dibunuh. Dan yang ketiga, au yukhrijuk, ataupun Nabi diusir. Inilah tiga perkara mesyuarat yang telah dianjurkan oleh kaum kafir musyrik. Dan dalam mesyuarat ini mereka mengumpul 10 daripada 10 pemuda daripada kepelbagaian kabilah, agar sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat diusir, dapat ditahan, dapat dibunuh, maka tiada siapa yang akan menuntut bela di atas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mesej yang saya nak sampaikan ke sidang jemaah tentang peristiwa hijrah ni ialah masalah hati. Masalah hati, bila kita nak buat kerja Islam, sukar tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadikan satu produk yang benar, yang jujur, yang ikhlas, senang tak? Susah. Kerana hati berlawan dengan kehendak kita. Sebab itu kadang-kadang orang tanya kita, kenapa Islam ini lambat nak menang? Sebab masalah hati kita tak yakin tentang kemampuan Islam. Sebab itulah hari ini orang tak tahu Melayu tu power. Dia tahu Melayu tu kaki, itu dia tahu Pak Ali. Tapi Melayu pejuang akidah, Melayu memperjuangkan dengan Islam yang diperjuangkan oleh dulu, dia tak tahu. Sebab itulah Allah beritahu, wa iz yamkuru allazina kafaru, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik, kafir ini di Mekah, mereka ini nak menjalankan tipu daya terhadap kamu, wahai nabiku. Yang pertama, dia nak buat apa? Dia nak liyusbituk, nak tahan kau Muhammad. Yang kedua, au yaqtuluk, dia nak bunuh kau Muhammad. Dan yang ketiga, au yukhrijuk, dia
dia nak halau kau, ya. Lalu wayamkuruna wayamkurullah, dan ingatlah mereka ini nak menjalankan tipu daya, tapi ingat Allah beritahu, aku halang, aku gagalkan tipu daya orang-orang kafir musyrik pada waktu itu. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Sebab itu dalam agama ni, ya, tuan-tuan duduk di mana pun, ni tuan pengurusi kita dah beritahu lah, isi nama sebagai ahli kadah, pilihan ahli jawatan kuasa masjid start bulan depan. Arahan Rais jawatan kuasa kena dipilih yang baru. Tuan-tuan yang benar, tolong jaga baik-baik. Islam bukan hanya boleh dipakai dengan propaganda. Ingat, dalam peristiwa hijrah Nabi, suami Ummu Ma'bad, suami Ummu Ma'bad, dia menerima maklumat bahawa Nabi SAW pemecah belah umat, itu, ini, macam-macam dia terima tuhmah. Sebab itu bila kita terima tuhmahan, bila kita terima fitnah, ya, terutama ni, ya, ingat, ya, cai tengah jalan, cai, kita ganti jawatan kuasa yang ada, ya. Kena ingat tuan-tuan, salah satu berhentinya tuan imam ni, saya yakin rumah tak ada. Rumah tak ada yang dekat, dia duduk jauh, dia tak tahan tu. Ya, itu dia cakap dengan aku dulu. Tak tahulah kalau tuan-tuan jadi pengurusi, entah apa ke alasan dia bagi, ataupun dia cakap jawatan lain dan sebagainya. Sedangkan tuan imam tuan-tuan ni baik, kalau aku tahu baik kau pujuk, ya, untuk bergas di sini balik. Syaratnya cepat naik kartu, barulah imam ada rumah. Ni kau nak ambil imam baru besok tak ni? Ingat tuan-tuan, ya, di satu masjid kan, dia tak bukti pula, ya, imam kena kencing. Imam kena kencing. Jangan takut tuan-tuan, aku pun kena kencing, ya. Kita pun pernah kena kencing, kan. Pilihan raya pun kadang-kadang kena kencing, kan. Bekerja kena kencing, order makanan kena kencing, kan. Hari ni ingat, imam disuruh kaki pancing, ya, diajak pergi mancing sampai zuhur tak balik, ya. Imam dua, kaki basikal, orang tipu daya ni, ya. Dibawa naik basikal sampai Tanjung Malim, kayu balik tak sampai asar. Jadi tuan-tuan, bergeraknya tipu daya dia akan bergerak, ya, dalam semua tempat dia akan bergerak. Jadi kita ni dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita kena memahami bahawa tipu daya akan bergerak di 100 genap sudut dan sebagainya. Cuma kita macam mana sebagai orang Islam yang dibekalkan oleh Allah dengan Al-Quran nak menolak tipu daya ni. Tak apalah, Nabi ada Allah, ya, Nabi wahyu dapat. Yang kita ni kena ikut macam serakca ni. Imam pun lambat balik zuhur. Nampak tuan-tuan, mereka bergerak, tipu daya ni bergerak. Bayangkan tuan-tuan, kalau dalam agama pun ada khianat, macam mana kita nak pegang satu negara dengan nak naik, aku kena fitnah kau sampai lunyai. Yang kita pula tak jaga, duduk dalam majlis, ada je goyang kaki, jangan main-main tuan-tuan. Kita pemimpin, jangan main-main. Orang tengok, orang ambil gambar, goyang kaki Pak Imam, tengok joget. Tak datang Pak Imam waktu zuhur, tak datang Pak Imam waktu asar, seorang ungkit Pak Imam punting tidak menjadi imam hari ini, tugas diculasi. Seorang lagi ungkit Pak Imam makan gaji buta. Dia start, kau WhatsApp dia start dengan tu. Kau tukar lambung, sekali tukang nak libas ramai tuan-tuan, walaupun tak reti metakro, dan libas makan gaji buta, duduk neraka. Jadi rupa-rupanya mereka dibongkar. Dalam perkara ini tuan-tuan kena hati-hati. Sekarang ni fitnah melanda daripada bawah sampai ke puncak, di semua tempat dan sudut. Nak kontrol dengan agama tu macam mana? Jadi memahami realiti
Makkah, baginda Nabi SAW satu tuntutan untuk kita tuntut pada hari ini. Sebab itu Nabi nak pergi ni kena fitnah. Dan ingat Nabi ni sampai 10 ni kata hidup ni kena ada dinding. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan tentang dinding ni. Ada dinding, bawah ada dinding. Tolong tuan-tuan, hidup kena ada dinding. Faham tak maksud saya tuan-tuan? Budak haram tak faham dinding. Apa ustaz? Rumah-rumah ni pagar badan. Hijrah Nabi, Allah bagi Nabi dinding. Apa dia? Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa'arshaynahum fahum la yubsirun. Jaga bang. Ini 3 tahun kahwin, besok kahwin, cerai besoknya. Ya Allah, Ustaz, saya nak minta cerai dengan isteri saya. La ilaha, suka mak kau je. Kenapa dik nak cerai? Saya dah tak suka. 3 tahun tak ada pun tak suka. Bercinta 3 tahun, kahwin hari ni, malam dah tak nak tinggalkan isteri. Tuan-tuan boleh fikir macam mana penyakit ni datang. Bukan 1 kes, bukan 2 kes. Kalau aku pun yang datang 3 orang, kau pergi Jabatan Agama, aku ingat ratusan orang datang kerana masalah ketidaksesuaian jodoh selepas diijab kabulkan. Kenapa tuan-tuan? Dinding tak ada. Kena ingat tuan-tuan, setan suka dia bertunang, setan suka dia bercinta, tapi setan tak suka dia diijab kabulkan. Meniaga pun macam tu. Ingat tuan-tuan meniaga ni, main sondol je. Tak, pagar bang badan. Tuan-tuan tanya siapa yang meniaga, baca bismillah, baca. Sebab itu aku inti kalau orang kata jangan baca qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan buka baca ayat Quran. Aku nak bawa main ni kan lagi lama orang. Dalam ayat Quran bacalah, bertasbihlah di mana jua kamu berada. Cuma adabnya jangan mana berdua kau dengar faham kedua, kat jamban boleh. Banyak kau. Jadi ingat di mana-mana baca dinding bang. Aku cukup marah orang kata jangan baca qul a'udzu birabbin nas. Tapi janganlah sampai nak ngangkat takbir kau binas sampai dekat 10 minit orang sembahyang tak dapat khusyuk katanya. Tolong tuan-tuan baca dinding. Apa baca dindingnya tuan-tuan? Waja'alna tadi, baca ketiga kul tadi, baca ayatul kursi. Kerana setan tak suka kita berniaga. Lalu kata, kenapa customer tak datang? Customer tak datang, satunya makanan tak sedap. Kau kata orang hantar santau. Tak. Dia kata macam tak nampak kedai. Orang memanglah dah tak sedap. Besok dia kata macam tampak. Jadi kita pun bertanya. Ingat tuan-tuan, ini pun efek. Jadi hidup kena ada dinding. Ni baru ni aku pergi kenduri kahwin, nikah. Lepas tu dia kata, Ustaz, sebelum saya ditiduri oleh saya nak minta cerai. Kenapa? Bapak dia makpet. La ilaha illallah. Yang hisap dada bapaknya, bukan anaknya. La ilaha illallah. Kau tak tahu ke? Saya tak tahu. Ni kawan beritahu. Dia ni, keturunan saya tak ada hisap dada. Kak, hari ni kalau kita cek kat semua keturunan kita, dalam keluarga kita mesti ada penagih dada. Kau jangan nak aku cek kau satu keturunan kau. Kau mulia sangat. Allah Rabbi. Nikah sekali dapat tahu bapak dia makpet, anak disuruh berpisah. Allah, 25,000 minta, bukan 4,000. 25,000 dia boleh bayar. Kenapa kau tak tanya? Ni dia dah dapat kau. Tak ada. Tolong tuan-tuan, hari ini Nabi pun dalam seluruh perjalanan dalam hijrah ini, Nabi memasang dinding. Dinding Nabi doa. Sebab itu Suraqah bin Malik nak dapat jawatan, nak dapat keagungan, kemuliaan kerana boleh tangkap Nabi atau bunuh Nabi, Suraqah bin Malik selenda. Suraqah kata tertumus kali pertama, aku yakin ini satu kesilakaan. Tertumus kali kedua, bangun lagi. Tapi kali ketiga Suraqah nampak alam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suraqah yakin ada pemilik alam buana bersama dengan kawan. Nampak? Kerana apa? Dinding Nabi dalam kehidupan. Jadi
Jadi mesej saya yang kedua ni tuan-tuan, dengan tipu daya yang terlalu ada, ialah hidup kena ada pendinding diri dalam kehidupan. Penat bang merawat orang, kena pula hari ni mana rawat-rawat Syifa, habis yang tak tahu tergolek, yang menghanjerit bukan ni. Maknanya itu apa? Pergi hospital, doktor pun dia lawan, injection pun dia lawan. Itu memang doktor pun akui perubatan Islam adalah salah satu daripada alternatif yang ada pada hari ini. Yang menipu daya banyak dan sebagainya. Jadi ingat dalam peristiwa hijrah, dengan ayat yang dibacakan tadi daripada suratul Anfal tentang peristiwa hijratun Nabi SAW ini, ialah kita kena berhati-hati hari ini dengan mengah regulasi propaganda yang sedang menghantui ummah pada waktu ini. Kena jaga bang, mesej ni saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, supaya kita hari ini nak mendapatkan penghasilan. Islam duduk di atas, hari ini terlalu tukar perjuangan dia. Macam tu juga Nabi, apa yang Nabi dapat ialah dengan mukjizat yang pada umum makbat, yang suami dia kata aku terima maklumat Nabi bagian-bagian, tapi bila dia lihat lain macam, dia tengok bukti ini bukan sebarang manusia, maknanya ini betul Nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia untuk dicari dan diimani Nabi SAW ini, dan diimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa yang berlaku yang kita kena alert dalam sedikit semasa dalam tazkirah ini. Tuan-tuan kena bersama, tuan-tuan kena menyokong, tuan-tuan kena bijak dengan orang yang nak mengacau bilaukan kita, orang yang nak bersama dengan kita, ataupun kita nak membangunkan, ataupun kita nak memandang perkara ini dibangunkan. Lihatlah bagaimana seorang anak melaporkan kepada seorang ibu tentang satu perkara. Dia kata, mak, saya tak nak pergi masjid besok dah, sebab saya pergi masjid orang ni cakap macam ini, orang ni buat begini, orang ni begini. Mak dia kata, okey, kalau kau tak nak pergi masjid besok, boleh, syarat kau buat satu benda ni. Kemudian mak dia, kau bawa air ni aku tak nak tumpah. Lalu anak ni bawa pergi masjid, dia bawa air, maka dia kerana tumpuan kepada air itu tadi, dia tidak mendengar fitnah, dia sudah tidak mendengar sebukan orang lain, dia sudah tidak mendengar adu domba. Dia balik, macam mana? Okey tak? Okey mak, saya tak dengar. Jadi tumpulah, jangan fikir orang lain nak memfitnah, orang tak nak ibadat, jangan fikir nak ni, kita fikir diri kita dengan Allah. Ini rumah Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati dan memahamilah dengan apa yang telah disampaikan oleh asatizah tentang peristiwa hijrah ini. Cuma saya nak beritahu, hidup hari ini daripada Allah berpesan kepada Nabi SAW tentang tipu daya yang bergerak terhadap Islam, maka kena ingat, orang yang yakin dengan Islam, gerakan dia jalan dengan Islam. Maka orang lain pula yakin duduk dalam Islam, tapi untuk tipu daya supaya Islam ini hancur, insya-Allah tipu daya dia akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah mendatangkan keyakinan tak berat tentang tipu daya, akan tetapi terus bergerak dengan Islam, menghasilkan produk Islam, maka Nabi dapat daulah Islamiyah, kita juga akan dapat hasil tajri min tahtihal anhar, insya-Allah. Allah memberkati dan hiduplah dengan keadaan yang baik, simbolik kepada ajaran Islam yang baik, dan kita hiduplah macam yang saya cakap tadi, tolong kalau Nabi pun dalam kehidupan dipagari oleh Allah, maka kita sebagai umat Islam hari ini pagarilah
dengan ajaran Islam supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Saya pesan tadi, anak-anak tolong sebelum nak kahwin, sebelum nak buat majlis, pagar badan tu, ya. Jangan tahu nak pergi spa, nak cantikkan nampak comel pada majlis perkahwinan. Jangan pergi cari ya kain-kain pengantin. Kena ingat, pengantin tu pun tak dibasuh ni, entah basuh entah tidak. Hari ni pengantin ni pakai, hari ni pengantin ni pakai. Tu kadang-kadang ada batin dan sebagainya. Ya, jadi penyakit-penyakit ni nak hilang macam mana? Pagarilah diri sebelum kehidupan kita berlangsung pada masa yang akan datang, yang akan dijagai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang godaan, sebarang pancaroba, sebarang musibah yang nak kena dengan kita. Pagarilah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang saya sebut dengan sinonim hijratun Nabi, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa syainahum fahum yubsirun. Dalam surah Yasin yang kita nak baca kejap lagi, ayat yang ke-9. Jadi ingatlah ya, baca terus a'udzu binnas, baca terus a'udzu bil falaq daripada sihir, baca qul huwallahu untuk tanamkan, kuatkan akidah dan pagari dengan diri dengan tiga kul ini. Maka minta dijauhkanlah daripada sebarang fitnah yang melarang kita. Jangan baca qul a'udzu birabbin nas kerana ini ada bid'ah. Pada pendapat saya senang saja. Kalau kita semua meninggalkan ya bacaan surah qul a'udzu nas, meninggalkan bacaan-bacaan ayat, aku yakin setan tengah berkokok pada muka happy aku, kau orang tak baca surah, membenci aku. Ya, kerana dalam qul a'udzu birabbin nas ada ayat minal jin, maknanya minasyaitonir apa ni, qul a'udzu binnas minalikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada syaitan, daripada manusia, daripada penyakit was-was. Jadi tolong tuan-tuan, kita pagarilah diri kita, anak-anak kita kehidupan ini dengan zikir, munajat dan sebagainya yang akan menyelamatkan kita. Jadi kita terus dengan bacaan Yasin, dan kita minta pada malam ni dalam surah Yasin ini supaya kerja dan usaha yang dilakukan oleh kuasa akan berjalan dengan baik. Kita doakan supaya tidak ada masalah lagi selepas pada ni, dan kita doakanlah tuan imam kita dan yang nak dah berhenti ni, mudah-mudahan dia sukses di luar sana. Dan memang sukar, saya beritahu tuan-tuan, sebenarnya untuk memegang jawatan seorang imam sukar ya, kerana doa kita diminta, apa kita di ini, dan juga kelakuan kita diperhatikan oleh pihak masyarakat. Sebab itu imam ini cukup dihormati, sehingga macam saya pernah cerita, Samsing takut nak marah, nak pukul imam. Sebab siapa nak baca talqin, siapa nak baca tahlil, siapa nak bagi jawapan marah buka kalau bukan Pak Imam. Jadi macam mana Samsing pun takut nak pukul Pak Imam. Kita tolonglah jadi imam yang baik, dan siapa yang megang jawatan imam, tanyalah tuan-tuan. Sukar kadang-kadang belakang kita jemaah ada 100, 200, kena pula engkau baca mat asli kurang sikit, engkau baca mat arid li sukun terlebih sikit. Walat dalil dulu dekat belakang dikira tu 1, 2, 3, 5 tak cukup 1, dia komplain. Yang main yang kaki tajwid, baru belajar tajwid ni dengan imam, dia komplain. Sudah tu baca, aku tengok apa mak wajib mufasil tak cukup pun 5. Dia kata itu lain. Kita kat Malaysia wajib, mak wajib mufasil ini kena saja dikira kat belakang. Sekali tak cukup kan, bismillah lah tu dikira 2 tak cukup, ada kan ditulis kecilnya itu je. Jadi bahaya bang sebenarnya jadi imam ni. Sukar dengan suara yang kena lancar, baik dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang imam pula jangan hati tisu, jangan hati tisu merajuk dan sebagainya. Sebab itu korang jangan komplain imam depan-depan orang ramai.
Dia hati tisu dia kecil hati, padan muka kau orang tak ada Pak Imam. Suruh kau naik, kau lari dulu. Kan? Lepas tu imam tak ada. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati dan kita doakan untuk almarhum ibu, ayah yang telah meninggal dunia, dan kita Ustaz nak tuan-tuan dalam bacaan ini sedekahkanlah kepada anak-anak, ibu ayah yang masih hidup juga, minta kita berada dalam lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang bukan jantung Al-Quran ini adalah merupakan bukan kita melakukan satu ni, tapi kita membaca walaupun di malam Jumaat, di hari-hari kematian, di mana juga kita membacanya. Mudah-mudahan dia menjadi salah satu dari yang itu kehidupan kita juga untuk memahami Islam itu sendiri daripada pengajaran ayat-ayat yang ada di dalamnya, terutama kisah Habib bin Najjar dan sebagainya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhil marhum wa marhamah Haji Zakaria bin Mat Hasan, Haji Wan Mat bin Abdullah, Hajah Ruqiyah bin Yusuf, Busu bin Umar, Intan bin Syafi'i bin Surat, Umi Kalsum, Syahrul Anwar bin Yusuf, Nuraizan binti Abdul Karim, Rajidin bin Abdul Salam, Abdul Salam, Sareh bin Yuk, Alias bin Sarbani, Abu Hanifah bin Ibrahim, Lihat bin Mai, Siti Sarah bin Abu Hanifah, Zainuddin bin Abu Hanifah. Khusus Laruhi marhumi wa amah, kita sedekahkan untuk saudara mara kita yang disebut di sini, sama ada dia adalah almarhum ayah kita, suami kita, anak lelaki kita, almarhumah adik-beradik perempuan kita ke, isteri kita, nenek kita. Allah Akbar. Khususan ila ruhil marhumi wa marhamah Tuan Imam kita yang telah kembali ke rahmat Allah, sahabat-sahabat yang pernah bersama solat dengan kita yang telah pergi lebih dahulu bertemu dengan Allah, wa khususan ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذ لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون تأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما
منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا وقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء
طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق على الكافرين ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله فقد قال لا إله إلا الله. قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نعوذ بكلمات التامة كل عدو وحامة ومن كل شيطان وعين اللامة نعوذ بالله الواحد الماجد من كل عدو وحاسد ومن كل شيطان مارد بسم الله الرحمن على عبده بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللهم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف حيا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيهم الله وهو السميع العليم ستر عش مسبول علينا وعين الله نازرة إلينا آمين 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 يا رب العالمين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وهللناه من لا إله إلا الله وما استغفرنا وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعات المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى هدرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahu ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sawaban misla sawabi zalika ma'a mazidi birkani wa ihsanik ila arwahi man ishtama'na huna bisababihim wa khususan ila ruhil marhumi wa marhamat lil kubur, khususan ila ruhil marhumi wa Haji Zakaria bin Mat Hasan, Haji Wan Mat bin Abdullah, Haji Ruqyah bin Yusuf, Busu bin Umar, Intan bin Mat Syafi'i binti Surat, Umi Kalsum bin Abdullah, Syahrul Anwar bin Yusuf, Nur Raiza binti Abdul Karim, Rajid bin Abdul Salam, Sarih bin Yub alias bin Sarbani, Abu Hanifah bin Ibrahim, Lihat bin Mai, Tisara bin Abu Hanifah, Zainuddin bin Abu Hanifah, wa ulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim jema'in. Allahumma sawaban misla sawabi zalika minna ilaihim waja'alhu nur yas'a wa yatala'la'u na auladihim wa dha'ifillahumma rahmataka wa ridwanaka alaina wa alaihim. Allahumma ja'alhu fakakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwahum. Allahumma ghfir lahum maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna ya Allah min ibadika salihin. Amin ya Allah ya Tuhan kami menadahkan kedua belah tangan di bulan yang mulia di tahun baru Hijrah 1444 ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala bencana yang kami lihat, dengan segala kemungkaran yang berada di hadapan mata kami, dengan segala musibah yang kami dapat lihat dalam penghidupan kami, dengan tipu dayanya ya Allah, dengan lemahnya kehidupan kami dengan agamamu ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kami, keterlanjuran kami, kealpaan kami, apapun yang kami pimpin dalam kehidupan ini yang namanya rumah tangga dan sebagainya ya Allah. Apatah lagi jauhnya kami dengan bacaan Al-Quran, apatah lagi jauhnya kami solat jemaah yang khusyuk, apatah lagi jauhnya kami dengan fahaman Islam yang syumul, apatah lagi ya Allah dengan kelalaian dan keaiban sendiri kami lakukan dalam kehidupan ini ya Allah. Mohon padamu ya Allah, Kau ampunkan dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa yang namanya ibu dan ayah yang telah lahir, so mendidik, menjaga kami dalam kehidupan yang kami lalui ini ya Allah. Tanpa mereka siapalah kami, dan ketika ini ya Allah, tanpa pengorbanan mereka siapalah kami di kala dan ketika ini. Dan mungkin ada di antara kami di kala dan ketika ini yang melupakan ibu dan ayah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu, Kau ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami sama ada ia masih ataupun telah pergi menemuimu ya Allah. Ganjar raudatan min riyadil jannah, kuburnya ya Allah, dan satu taman daripada kamu, dan bukan satu kancah daripada kancah neraka-Mu ya Allah. Jangan Kau azab jenazah insan yang kami sayangi ini yang namanya ibu. Jangan Kau seksa jenazah yang kami kasihi yang namanya ayah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosanya, sampaikanlah doa anak ini ya Allah untuk almarhumah ibu dan ayah kami di alam sana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah juga dosa suami kami ya Allah, isteri kami ya Allah. Apatah lagi di kala dan ketika ini ada di antara kami isterinya sudah berada di alam kubur, suami kami sudah berada di alam kuburmu ya Allah. Ampun sampaikanlah ya Allah doa-doa kami sebagai suami yang pernah hidup bersamanya di dunia, sebagai seorang isteri yang pernah hidup bersamanya di dunia ini ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosanya ya Allah terhadap kasih sayang kami ya Allah yang berjangan bersama ya Allah ketika hidup di dunia dan di akhirat kelak. Samakanlah juga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak anda kami yang namanya Along, yang namanya Anga, yang namanya
namanya alang, yang namanya uda anda, adik, kakak dan sebagainya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya anak-anak kami sudah berada lebih dahulu bersama dengan di alam sana ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, kalau daripada kecil jadi sandaran untuk kehidupan kami, kalau bagi anak kami yang sudah dewasa dan besar yang telah kembali bertemu denganmu, ampunkanlah dosanya sekiranya ada kekhilafan, kesilapan, kemaksiatan, kelalaian yang dilakukan di atas ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kau berikanlah anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, menantu-menantu yang soleh dan soleha, dan jauhkanlah anak-anak kami daripada sebarang dugaan, perceraian, hidup tidak menentu, penagihan dadah, hidup tidak keruan, jauh daripadamu, jauh daripada ini, jauh daripada masjid-Mu ya Allah, jauh daripada perjuangan Islam, apatah lagi untuk memperjuangkan Islam. Berikan ya apatah lagi anak-anak kami yang berada di luar negara, selamatkanlah pembelajaran mereka, selamatkanlah pekerjaan mereka, selamatkanlah rezeki-rezeki mereka di negara orang ya Allah. Sesungguhnya kami rindu dengan keluarga kami, rindu dengan anak-anak kami, kami rindu nak makan bersama, kami rindu nak suap menyuap antara satu sama lain, kami rindu nak tidur di atas riba ibu ya, kami rindu nak anak-anak berada di atas ribaan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ahli karya ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami, berkatlah kehidupan mereka, sahabat-sahabat kami, hidayahkanlah kepada sahabat yang masih belum Islam, dan hidayahkanlah agar kami bersatu dalam kehidupan ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bis sabr. Siapa yang nak menderma ada tabung ustaz di belakang.